Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria murid-murid tahun 2 Gemilang. Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 Gemilang. Hari Selasa 12 hari bulan Oktober tahun 2021. Tajuk kita pada hari ini adalah amalan hijau dalam kehidupan unit 18. Okey. Amalan hijau dalam kehidupan. Okey, mari kita baca bismillahirrahmanirrahim, doa penerang hati dan juga doa belajar. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.2.2 membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan satu bertumpu dan juga soalan bercapah. Okey, kamu kena jawab soalan pemahaman hari ini, okey? Okey, objektif pembelajarannya pada akhir pembelajaran kamu akan dapat menyatakan konsep amalan hijau dengan betul dan juga kamu dapat menjawab 4 soalan pemahaman dengan betul. Okey, apakah itu amalan hijau dan dapat tulis jawapan soalan pemahaman dengan betul. Okey. Mari kita lihat apakah itu amalan hijau. Amalan hijau adalah suatu aktiviti yang memelihara alam sekitar seperti mengurangkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran di dalam hutan, di daratan lah. Okey, apakah budaya amalan hijau? Yang pertama adalah penggunaan beg kertas. Beg kertas bagi menggantikan beg plastik. Beg plastik ni kalau kita biarkan, kita tanam di mana? Terbiar di tanah, dia tak akan hancur walaupun sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi kita gantikan beg plastik tu kita gantikan dengan beg kertas. Okey. Yang kedua, tanaman tiruan hijau. Tanaman tiruan hijau yang berada di mana? Di pejabat, di kawasan-kawasan taman-taman bunga. Okey, yang ketiga, menanam pokok. Banyakkan menanam pokok di kawasan sekitar, kawasan yang lapang, kawasan di tepi-tepi jalan. Okey, supaya dapat menghijaukan lagi alam sekitar kita yang dapat menghasilkan oksigen. Okey. Seterusnya, kongsi kenderaan. Supaya dapat mengurangkan asap yang dikeluarkan. Okey, dapat menjimatkan minyak. Okey, itu adalah budaya amalan hijau. Okey, mari kita lihat buku teks, buku surat 37. Kemahiran hari ini adalah menulis. Kamu ingin menulis jawapan pemahaman ya, soalan yang bertumpu dan bercapah. Okey. Aktivitinya nampak, menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, mari kita baca. Amalan hijau dalam kehidupan. Okey, di sini kau nampak atas tu adalah gambar rajahnya, penerangannya, maklumat tentang amalan hijau, dan di bawah tu ada soalan. Okey, soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah yang kamu perlu jawab. Okey. Mari kita baca. Keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur. Okey, kenapakah Ibu Alice ni menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur? Supaya dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, sekarang ni peralatan elektrik dia ada yang cekap penggunaan tenaga elektrik, dapat menjimatkan tenaga elektrik. Kalau kamu perasan, dia ada satu stiker yang ada tulis 2, 3, 4 yang berwarna merah. Maksudnya itu adalah dia punya peringkat dia. Okey, 5 adalah paling baik untuk penjimatan tenaga elektrik. Okey, seterusnya, abang sepupu Alice menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Kenapakah abang sepupu Alice ni menaiki kenderaan awam? Kenderaan awam ni apa? Contohnya seperti bas awam, seperti Grab, taksi lah. Kenapa dia tak naik kereta sendiri? Dia naik kenderaan awam, LRT.
Okey, itu kenderaan awam. Kerana dia ingin mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Bila dia tak gunakan kereta dia gunakan kenderaan awam, maksudnya kuranglah penggunaan penggunaan kereta, kuranglah asap dikeluarkan. Okey. Seterusnya, Pak Cik Alice menggunakan baju kompos di kebunnya. Pak Cik Alice guna baju kompos. Apa dia baju kompos? Baju kompos adalah baja organik. Baja organik, dia bukan baja kimia. Baja organik ni, baju kompos ini dihasilkan daripada sisa buangan di dapur. Contohnya sisa ikan yang dah tulang-tulang ikan dan sebagainya, sisa-sisa sayur-sayuran yang dah lama-lama tu, tu boleh dijadikan baja kompos. Okey, kenapa Pak Cik Alice gunakan baju kompos? Bagi mengurangkan penggunaan bahan kimia di dalam pokok-pokok sayuran. Jadi kurangkan guna bahan kimia, lebihkan baja organik. Itu amalan hijau ya. Okey. Mari kita lihat soalan dia. Soalan dia di sini cikgu telah sediakan jawapannya. Soalannya yang pertama, apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Okey, cikgu nak ingatkan sekali lagi. Jika kamu menulis soalan ataupun menulis jawapan pemahaman, kamu mesti tulis dengan ayat yang lengkap. Mesti tulis dengan ayat yang lengkap. Okey? Tidak boleh tulis hanya jawapan saja. Kamu perlu ulang semula ayat. Kamu perlu tulis ayat yang lengkap. Okey? Itu adalah dia punya peraturannya. Okey, menjawab soalan pemahaman. Okey, jawab ayat yang lengkap. Nombor 1. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Keluarga Alice mengamalkan amalan hijau. Okey, nombor 2. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Bila ada mengapa atau kenapa, kita mesti ada kata hubung kerana. Okey. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga untuk kerana ataupun untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, kamu tulis balik semula. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga untuk ataupun kerana. Okey. Yang ketiga, setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Okey, soalan nombor 3 ni dia ada otak kat sini. Otak tu maksudnya soalan kebat. Okey, soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, maksudnya kamu setuju atau tak? Ya atau tidak? Jadi kamu kena jawab begini. Ya, saya setuju bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra kerana amalan-amalan diamalkan oleh mereka dapat mengurangkan pencemaran alam. Okey, yang keempat pun soalan kebat juga. Ada otak di situ kan. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Apa amalan hijau yang kamu amalkan? Okey, cadangan jawapannya begini. Antara amalan hijau yang saya amalkan ialah berbasikal ke sekolah dan tidak mandi terlalu lama. Okey, jadi bila kamu naik basikal, ada tak keluar asap? Tidak, itu amalan hijau. Bila kamu mandi hanya yang diperlukan, tidak lama, adakah ia menjimatkan air? Ya, itu adalah amalan hijau. Okey, seterusnya. Buku aktiviti muka surat 40 hingga 41. Okey, di sini. Bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Okey, ini adalah Siha dan keluarganya serta penduduk di tamannya. Penduduk di tamannya. Okey, ataupun di kampungnya bekerjasama untuk memastikan bahawa amalan hijau ini mereka amalkan ya. Cikgu nak kamu baca petikan ni dan kamu akan dapat jawapannya. Okey. Di sini cikgu ada beberapa cadangan jawapan ya. Kawasan lapang itu terletak di mana? Kawasan lapang itu terletak di tempat tinggal Siha. Dah ada jawapan di situ. Okey, nombor 2. Keluarga Siha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Tulis semula. Keluarga Siha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Pada waktu petang. Dekat gambar 1. Okey, nombor 3. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka?
Jenis sayur yang ditanam oleh mereka ialah gambar yang kedua. Kacang panjang, cili dan sawi. Okey, nombor 4. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Keadaan sayur-sayuran yang ditanam itu apa? Apa dia? Segar dan bebas daripada baja kimia. Okey, nombor 5. Nombor 5 soalan kebat ada otak. Mengapakah mereka mengagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Kamu tengok gambar ketiga. Sayur-sayuran itu dipetik dan diagihkan sesama mereka. Kenapa? Kamu rasa kenapa diagihkan mereka agih-agih sayuran tu sesama mereka? Antara jiran-jiran penduduk kampung sama-sama agihkan dapat sayur tu. Okey, jadi awak jawab dengan ayat lengkap. Mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik kerana mereka mengagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik untuk mereka merasa hasil tanaman yang mereka tanam bersama-sama. Mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu setelah dipetik untuk mereka merasa hasil tanaman yang ditanam bersama-sama. Okey, nombor 6. Bagaimanakah keluarga sihat dan jiran mereka menghijaukan amalan sekitar? Soalan kebat juga. Keluarga sihat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan menanam pokok-pokok di kawasan yang terbiar dan tidak menggunakan baja kimia. Okey? Keluarga sihat dan jiran mereka menghijaukan amalan sekitar dengan menanam pokok-pokok di kawasan yang terbiar dan tidak menggunakan baja kimia. Okey, itu jodoh candangan dan kamu boleh tulis apa saja pendapat kamu. Okey? Okey, seterusnya soalan 42. Buang secara betul. Ini mengenai keluarga Encik Zainal, di mana Encik Zainal mendidik anak dia membuang sampah dengan cara yang betul semenjak mereka kecil lagi. Di rumah Encik Zainal ada 2 jenis tong. Satu untuk mengisi sisa sampah kering dan satu lagi untuk mengisi sisa makanan. Jadi ada 2. Okey, jadi di rumah Encik Zainal ni kawasan perumahan dia, kawasan dia tu sampah dibuang mengikut jadual pungutan sampah. Okey. Di mana dinyatakan ada tong kuning hari apa, tong merah warna hari apa dan sebagainya. Okey, nombor 1. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betul semenjak kecil. Di manakah sampah dibuang? Sampah dibuang di dalam 2 buah tong sampah. Okey, mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah untuk mengisi sisa sampah kering dan sisa makanan. Okey. Bagaimanakah sampah di rumah kamu dibuang? Ini kamu kena jawab sendiri. Bagaimana? Kalau Encik Zainal, dia ikut jadual pungutan sampah. Tapi di rumah kamu semestinya lain. Di rumah cikgu pun lain. Jadi kamu tulis jawapan kamu sendiri. Okey, setakat itu saja. Pada hari ini kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.